Ada anjakan gelombang pertama. Gelombang kedua dia dah ada 11 anjakan yang lain. Itu kena digantikan. Nanti kalian bincang dengan si posisi bawah ni, dia buat tu, gantikan yang tu. Kemudian peraturan dan berkeliling, mengetahui, memahami dan mematuhi peraturan dan berkeliling. Ini pun semua ada dalam laman web Kementerian Pendidikan. Semua ada berkaitan dengan pengurusan sekolah. Tengok saja. Dan penguasaan bidang tugas, mengetahui dan menguasai fungsi bidang tugas serta menjadi sumber rujukan kepada pelanggan. Sebab tu kadang-kadang bila siapa-siapa main, kita rujuk terus kepada cikgu. Kita bukan tak erti, dan kadang kadang-kadang tak erti. Kadang-kadang kita nak lihat bagaimana cikgu ni dia menyelesaikan. Dia ada ilmu, tak ada ilmu, keadaan kerja yang dia buat. Gitu kan. Bukan saja-saja. Kemudian yang ni teknologi maklumat dan komunikasi. Kena menguasai teknologi maklumat dalam bidang tugas dan mengintegrasikan berbagai komponen TNK. Asasnya semua dah ada smartphone. Semua asas dah ada smartphone. Cuma belajar sikit saja lagi untuk integrasikan. Integrasikan. Okay, dan membudayakan TNK dalam bidang tugas. Budayakan, jadikan budaya. Kemudian dinilai juga elemen 5 ni, kesediaan menjalankan arahan dan tugas-tugas lain diarahkan selain tugas hakiki. Okay. Kita wujudkan 13 grup jaringan-jaringan. Satu grup 10 orang. Secara mudahnya itulah, supaya setiap orang ada hubungan jaringan dan dapat markah. Ada satu poin tu. Kalau tak ada bagi tu je nak apa? Dia kawan. Fikir dia love kuat. Tetapi cikgu sekolah menengah ni terpaksa berempat bulan. Awal tahun ada dalam suku pertama tahun itu ada pertandingan. Jadi bulan 1, 2, 3 tu cikgu siang malam. Cikgu Hamzah sampai berkawat malam pada waktu itu. Kerana nak membentuk pasukan. Jadi saya kata, kenapa kita tak pergi ke sekolah rendah? Ajak beberapa sekolah rendah dia beritahu dah kawat asas. Bila dia masuk sekolah rendah, kita gila saja. Jadi apabila dia turun ke sekolah rendah, tahun lepas sekolah rendah ketika batu dah jadi Johan kebangsaan kawan. So budak-budak tu dia akan main ke sekolah kiamat tu. Main sekolah kiamat tu tak ada apa dah. Guru dia ni cerita dalam buku tadi ada banyak cerita dia sumbangan. Sumbangan ni yang lama LMPT tak ada lah tahun ni lah. Tahun ni tak ada lah. Dijamin tiada. Tahun lepas kata tak ada lah. Kena kena isi juga. Tahun ni dijamin tiada. Tak lah. Tengoklah keadaan kita pun berupaya menyesuaikan perubahan. Sumbangan profesional ini mempunyai kaitan dengan bidang kepakaran kita. Apa yang kita pakar? Apa yang kita pakar? Diri kita masing-masing. Guru akademik dinilai dalam 3 perkara utama, iaitu perancangan, pelaksanaan, pentaksiran. 3 perkara saja. 3 perkara itu meliputi bidang itu, iaitu pengetahuan dalam perancangan itu, pengetahuan perancangan, pengetahuan pentaksiran. Lepas itu pelaksanaan, penyampaian, penggunaan sumber pendidikan, kemahiran komunikasi, teknik penjualan, penglibatan dan penguasaan murid, dan pentaksiran ialah penilaian prestasi murid. Itu yang dinilai cikgu mengajar, yang ada poin dalam markah prestasi. Yang perlu ada, yang perlu dibuat. Kemudian pengetahuan pentaksiran. Baru ni Dr. Maimunah dah bagi dah benda. Boleh lah absorb masuk. Okay. Kemudian dari segi penyampaian dalam berkesan, mengikut langkah setiap induksi. Kita bila dapat lesen ni tak ada rasa induksi guna dan
pilih, sedia dan guna sumber yang berkesan. Mengikut masing-masing kan. Saya tengok di Facebook Cikgu Rahayu Long, Sekolah Aman Jaya, Guru Bahasa Melayu. Dia buat pertandingan drama Komsas Tubak. Saya tengok dia update status dia. Jadi saya pun tengok lah. Saya pun bagilah komentar ni dan sebagainya. Jadi kita pun boleh buat. Masuklah YouTube, gunakan, buat, bagi berkesan. Kemudian kemahiran komunikasi, memberi maklum balas yang relevan, berkomunikasi dengan berkesan bagi menggalakkan tumpuan murid terhadap PDP. Itulah yang duduk Dr. Kebat tu dalam bab 4 apa dia. Kemudian teknik penjualan, soalan yang kritis dan kreatif lah. Bukan soalan macam tadi dah makan, supaya kalau mereka tak buat, kita boleh banyak. Itu saja. Jadi ini yang mereka kena buat. Sama dengan cikgu juga, 3 bidang utama, iaitu perancangan, pelaksanaan, pentadbiran. Mereka pun sama. Cuma dia punya aspek kerja itu berbeza-beza. Apa yang kita buat? Dia kena rancang dalam jujur dia. Tahun ni nak bawa ke mana? Dengan headcount kita, kita nak bawa murid ni ke mana? Apa yang perlu diberikan tumpuan dan sebagainya. Kemudian program outreach, membina bahan outreach, merancang kaedah dan menyebarluaskan bahan outreach yang relevan. Kita buat. Kemudian pengurusan fail, ini biasalah macam panitia buat, tapi dia uruskan fail bimbingan kaunseling. Menguruskan bilik bimbingan kaunseling. Kemarin masalah elektrik kot, saya dipahamkan. Poin peningkatan disiplin, kerjaya, psikososial, kesejahteraan mental. Besok ada ceramah menangani stres. Kalau ini rasa stres, besok pun stres ni, maknanya besok tahu lah bagaimana nak buat. Doktor pakar kan, Yusasi. Yusasi kan Yusafi ya tak? Cikgu Man? Yusasi. Yusasi masuk. Okey, mengendalikan sesi bimbingan kaunseling, menggunakan kemahiran kaunseling, menyediakan laporan sesi bimbingan kaunseling. Okey. Jadi sediakan dan laporkan dalam mesyuarat pengurusan ataupun terus kepada Cikgu Isha atau kepada saya ataupun pada mana fikir lah untuk dikuruskan dan ambil tindakan. Kemudian dokumentasi, okey, aktiviti kaunseling, kemudian kaunseling berfokus. Inilah kalau dalam mesyuarat PT3 bawah ni kita kena pasti berapa puluh orang budak yang ada masalah, yang nak kena bimbing, yang nak kena buat apa untuk bagi dapat lulus PRS. Ini adalah 3 kelab yang kena diuruskan oleh para kaunselor. Kemudian penilaian khidmat pelanggan. Ini adalah dia punya bola-bola bagi pelanggan yang nilai. Budak-budak pergi kat dia nilai buat aktiviti nilai dia punya perkhidmatan. Dan simpanlah nilai tu. Kalau kata kena saya nilai, kita mana dia nilai budak tak ada khidmat cikgu, tunjuk lah. Budak ni kata, macam ni, bagus. Kemudian menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Ini adalah memilih kaedah, ajak budak-budak bagaimana nak selesai masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan mereka. Kemudian analisis dan penilaian. Okey, kehadiran murid kemudian kaunseling, buat analisis, buat penilaian. Budak suka main waktu mana, apa masalah dia, lelaki perempuan, tingkatan berapa, latar belakang ekonominya, sasaran kerja yang telah ditetapkan. Okey. Ini juga pengetua punya sasaran kerja. Contoh, itu dalam bidang pengurusan, dalam bidang PDP, dalam bidang pencapaian murid cemerlang, kehadiran murid, kurang salaku, sumber, pengurusan kecemerlangan sumber, enrollment, macam-macam ni. Dah banyak. Sampai 11 contoh dia bagi. Ya, 11. Boleh pentas. Okey. Oh, dia gitu.
Aspek penilaian, menilai peningkatan sasaran, menilai pencapaian sasaran macam tadilah, menilai usaha yang dilaksanakan. Usaha juga dinilai proses itu. Kemudian penilaian tu macam tadi juga, skor dia macam tu 4-3-2-1 dan cemerlang 76 sampai 100, skor 4 ya. Baik, 5-1 dan sebagainya. Kemudian dia ada formula dia. Formula dia hebak dia, tapi kita tak kira dia masuk tu dia auto. Sistem dia auto. Dia hebak kita dia kira macam tu. Kemudian ini dia. Dia kata melebihi jumlah yang disasarkan bermaksud melebihi sasaran yang disasarkan. Kalau kita kata 20 orang, tiba-tiba dapat 30. Lebih kan? Tanda right jika melebihi sasaran dan tanda dash itu jika tidak melebihi sasaran. Dia tak buat ekor lah, melebihi sasaran macam tu, tak kurang dari sasaran macam tu. Satu, dari segi sasaran, dari segi kualiti juga diambil kira. Maknanya boleh sasarkan berapa orang dapat A, kan? Macam tu. Di samping jumlah, dia kualiti juga disasarkan, dia nilai. Kuantiti juga dinilai melebihi kuantiti sasaran. Ya. Kemudian mengurangkan masa sasaran, masa kerja. Kalau kita target 21 12 tiba-tiba bulan 5 dah capai dah. Okey. Kemudian mengurangkan kos sasaran. Kalau kita dalam perancangan tahunan kita yang kita buat serius tak serius tu, kita katakan kos dia untuk semua tahun ni, kita kata panitia Bahasa Melayu katakan 2,000 diperlukan untuk merancang program tahun ni, nak sasarkan capai GP yang ditetapkan untuk panitia Bahasa Melayu kita 5 contoh. Tiba-tiba dia belanja tahun ni 1,500, GP dia disasarkan 3.1, tiba-tiba dia dapat 1.0. Mestilah hebat. Kemudian mendapat penghargaan daripada pelbagai pihak. Mendapat penghargaan daripada pelbagai pihak. Terima. Itulah tahun ni kita hari nugrah kita cikgu, kita tak bagi penghargaan surat. Tahun depan kita kena bagi lah. Ataupun tengoklah dalam majlis buat majlis satu tahun ni, sebelum tahun depan, untuk pencapaian PT3, SPM dan STPM, bagi cikgu-cikgu ya. Buatlah nanti dalam jamuan akhir tahun ke apa benda ke, Cikgu Leh ke, fikir tengok, Cikgu Faridi, Cikgu Isha. Jamuan hujung tahun ni kita bagi penghargaan kepada guru-guru kita yang mencapai kejayaan bagi tahun 2006. Abut-abut lah. Abut-abut ya. Okey, ni semua dia bagi lah ni. Dia punya maksud-maksud dia, okey. Kemudian dilihat orang kosong yang setiap orang kena isi. Contoh yang diberikan tadi tu, isi dalam ni lah. Orang ni ada dalam web tu. Okay, kita buat macam ni lah. Ini contoh tadi, guru akademik dia bagi tu. Okay. Yang tadi tu, yang tadi slide lain, yang ni slide lain tapi contoh sama. Jelas sampai habis lah. Ini macam-macam kategori dia bagi. Ini pengetua dia bagi, tadi pensyarah pun dia bagi, guru akademik pun dia bagi. Contoh ni timbalan pengarah pendidikan negeri, dia punya SKT kan, apa dia kena buat macam-macam lah, semua ada. Jadi cikgu-cikgu dengan berakhirnya slide panduan keberhasilan tadi tu yang bernilai 10 markah tu, bermakna selesailah taklimat kita berkenaan dengan PBPPP dan juga E prestasi.